Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini menu Suri akan menunjukkan cara penyediaan pau pandan berinti kelapa yang sangat sedap. Walaupun cara pembuatan pau pandan ni sangat simple, tapi sangat sedap dan juga lembut. Jom ikuti cara menu Suri menyediakan pau pandan berinti kelapa yang legend ni. Jom ke dapur. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 3 cawan tepung gandum. Antara bahan lain ialah setengah sudu teh garam, setengah paket kecil mauripan, 2 sudu besar gula pasir, 2 sudu kecil baking powder. Gunaan baking powder menjadikan pau kita lagi lembut. 2 sudu besar minyak masak. Minyak masak menjadikan pau kita lembap dan tidak terlalu kering. Setengah cawan air suam, setengah cawan air pandan, daun pandan yang dikisar dan ditapis. Di sini juga kita gunakan sedikit pewarna hijau apple. Kita masukkan baking powder di dalam tepung, kemudian kita ayak atau tapiskan. Ini untuk menghasilkan pau yang lebih gebu dan lembut. Setelah itu boleh ketepikan tepung gandum. Kita buat bancuhan yeast. Kita ambil air suam, masukkan gula dan garam, masukkan ke semuanya. Kacau gula dan garam sehingga larut. Air yang digunakan mestilah suam dan jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti akan mematikan yeast. Kalau kita guna air suam, yeast kita cepat untuk kembang. Kemudian kita boleh masukkan yeast atau mauripan. Kacau sehingga yeast dan mauripan larut dan kita biarkan sebentar. Tunggu sehingga yeast kembang ataupun sedikit berbuih. Itu tandanya yeast atau mauripan yang digunakan masih dalam keadaan baik. Okey, boleh tengok di sini yeast telah naik dan sedikit berbuih. Ini tandanya yeast berkeadaan baik. Kita masukkan ke dalam adunan tepung. Kemudian kita masukkan minyak masak. Kemudian kita kacaukan seketika. Setelah dikacau, bolehlah masukkan air pandan. Tapi sebelum itu kita titiskan 2 titis pewarna hijau apple. Ini untuk mendapatkan warna yang hijau yang cantik. Kemudian boleh tuangkan air pandan ke dalam adunan. Kacau seketika dengan menggunakan sudu. Setelah adunan agak pekat, kita kacau menggunakan tangan supaya adunan menjadi lebih sebati dan senang untuk diuli. Jangan lupa basuh tangan dengan bersih sebelum kita menguli adunan. Adunan untuk kuih pau ni setengah cawan bancuhan yeast dan setengah cawan air pandan memang cukup untuk 3 cawan tepung. Jikalau adunan terlembik, jangan risau, boleh tambahkan sedikit tepung gandum. Setelah itu tutup dan biarkan adunan naik 1 kali ganda. Okay, boleh tengok di sini adunan telah naik. Kita tumbuk-tumbuk untuk mengeluarkan udara di dalam adunan. Kita uli seketika. Adunan tidaklah terlalu keras dan dia agak lembut. Kita uli seketika. Setelah adunan diuli, bahagikan adunan kepada bulatan yang kecil mengikut saiz yang dihendaki. Adunan saya tak timbang, saya buat bulat-bulat macam ni. Maklumlah, nama pun Pau Legend. Kita buat cara legend macam ni. Gunakan cara tradisi saja untuk membahagikan adunan. Saya buat macam ni. Untuk satu adunan boleh dapat dalam 12 biji pau. Untuk masukkan inti, lepaskan adunan. Kemudian letak inti di bahagian tengah dan tutup sehingga inti tidak kelihatan. Setelah dimasukkan inti,
kita bulatkan adunan pau supaya pau kita kelihatan cantik dan bulat. Kemudian alaskan pau di bahagian bawah. Okey, dah siap satu. Ulangi cara yang sama sehingga adunan habis. Setelah adunan siap dimasukkan inti dan dialas dengan kertas, biarkan seketika sehingga kuih pau naik 1 kali ganda. Setelah itu, kuih pau boleh dikukus dalam masa 15 hingga 20 minit sehingga masak. Okey, pau siap dimasak dan boleh dihidangkan. Jangan lupa mencuba ya. Sila like, subscribe, tekan loceng, share dan komen. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.